Hai, hari ini saya ingin berkongsikan tugasan saya bersama Dr. Poon dan rakan-rakan sekalian ya. Okey, pendekatan yang telah saya pilih dalam tugasan ini adalah pendekatan konstruktivisme. Okey, sebenarnya konstruktivisme ni dalam bilik darjah memang memainkan peranan penting. Okey, bagaimanakah kita boleh menggunakan salah satu model dalam pendekatan ini untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesan dan seronok. Okey, dalam konsep modal 5E ini merupakan satu model yang bersekitaran. Okey, yang pertama, kita tengok melibatkan. Yang kedua, meneroka. Yang ketiga, penerangan. Yang keempat, menghurai. Yang kelima, menilai. Okey, kelima ini sebenarnya merupakan fasa juga. Okey, saya telah masukkan 5 fasa ini dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Okey. Dalam tugasan ini, saya telah memilihkan tema Bahasa Melayu untuk anak murid tahun 4. Lepas tu, tajuknya adalah untuk mengajar penulisan bahagian B, iaitu menulis ulasan. Okey, yang fasa pertama, iaitu untuk konsep yang pertama ialah melibatkan. Dalam fasa pertama, semasa untuk melaksanakan pemahaman soalan memang melibatkan cikgu dengan anak murid. Okey, cikgu akan membimbing anak murid tengok poster sebagai soalan yang dikemukakan. Lepas tu anak murid akan menjana idea, tengok gambar, telah sebagai set induksi ke, atau telah gambar ini akan memberi perasaan anak murid yang ingin berkongsi idea. Ini merupakan buah-buahan tempatan, saya benar makan. Dengan bersoal jawab ini, kita memang dapat menggerakkan anak murid kita memberikan lebih banyak idea awal atau idea pengalaman yang lama sebelum kita meneruskan fasa yang seterusnya. Kita akan nampak semua isi dalam poster ini. Untuk fasa yang kedua, saya akan membimbing anak murid kita mencari isi tersurat dan isi tersirat. Ini telah menunjukkan satu proses meneroka. Dalam proses ini, saya memang akan memilih aktiviti kumpulan, iaitu anak murid diberikan arahan sebelum menjalankan aktiviti, iaitu saya akan menunjukkan kosakata yang diambil dari poster, iaitu mudah didapati. Yang keempat kosakata ini sebenarnya merupakan isi yang tersurat. Jika dalam maklumat yang dalam poster ini memang tidak cukup untuk menuliskan satu ayat ke atau satu idea yang lebih panjang. Untuk mengembangkan idea isi yang tersurat, saya telah menggunakan gambar yang diberi sebagai satu alat bantu mengajar, alat bantu yang untuk membimbing atau memberi idea anak murid kita macam mana gabungkan isi tersurat dengan isi tersirat. Iaitu dalam poster memang menyatakan buah-buahan tempatan mudah didapati. Mengapa? Saya akan tanya balik, mengapa? Sebagai contoh, mengapa buah-buahan tempatan dikatakan mudah didapati? Cuba lihat gambar dan cuba bincangkan. Bagikan pendapat atau idea mengikut pengalaman murid yang masing-masing. Ini telah memberi peluang anak murid berfikir secara aras yang lebih tinggi untuk mencari isi tersirat ya. Seterusnya, saya akan masuk fasa yang ketiga. Dalam fasa yang ketiga, aktiviti berbincangan dalam kumpulan akan dijalankan.
iaitu penerangan. Anak murid akan membina penerangan atau idea yang selanjut, iaitu kongsi idea semasa dalam perbincangan kumpulan. Cikgu memang sebagai fasilitator saja, iaitu mungkin dalam perbincangan, soalan yang dikemukakan oleh anak murid, cikgu boleh sebagai fasilitator membimbing. Seterusnya, untuk menyediakan bahan hasil pembentangan, anak murid kita dikehendaki menggabungkan isi dan bentukan jawapan, iaitu gabungkan isi menjadi satu ayat yang lengkap dan bentukan jawapan sebelum melakukan pembentangan di dalam kelas. Untuk fasa yang keempat merupakan aktiviti perbentangan. Dalam aktiviti perbentangan, murid dikehendaki menghuraikan idea atau hasil perbincangan yang dibentang, iaitu anak murid akan menjelaskan dan menghuraikan pembentangan hasil perbincangan setiap kumpulan di hadapan kelas, iaitu gabungkan isi tersurat dan isi tersirat. Sebagai contoh, buah-buahan tempatan mudah didapati. Isi yang tersirat kerana buah-buahan tempatan dijual di seluruh negara kita. Melalui dalam proses pembentangan, mungkin idea yang dikemukakan oleh pembentang, rakan yang lain mungkin akan mengemukakan soalan untuk menampakkan idea diri. Saya rasa ini merupakan satu shot yang sangat baik, satu sesi yang sangat baik untuk mengukuhkan atau menambah lagi, membina pengetahuan yang lebih luas, yang lebih baru untuk anak murid kita dalam sesi pembentangan dan soal jawab. Seterusnya, selepas buatkan pembentangan, semua idea telah dikumpul oleh anak murid kita. Anak murid kita akan menjalankan aktiviti fasa yang kelima, menulis ulasan. Iaitu ini adalah menulis ulasan merupakan salah satu cara untuk saya menilai kepesanan pembelajaran ini, iaitu tugasan menulis ulasan diberikan. Biasanya untuk perenggan yang pertama, kita memang akan mendapatkan banyak isi dari poster. Dari poster soalan yang dikemukakan, iaitu poster diberi menunjukkan inilah jawapannya, akan salin masuk. Yang seterusnya, buah-buahan tempatan kaya dengan yang ini juga didapati oleh isi yang didapati dalam poster juga. Ini memang merupakan format yang boleh dihafaz, diingat. Masukkan dulu. Seterusnya, kita gabungkan isi tersurat dan tersirat untuk membentukkan ayat. Bentukan ayat dengan gunakan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, akhir sekali, oleh itu. Semua kemahiran ini perlu diingat oleh belajar kita sebelum menulis ulasan yang lengkap. Seterusnya, sebagai penutup, saya akan membimbing anak murid kita fikir balik, apakah kemahiran, apakah isi yang telah dibelajar, apakah pengetahuan baru yang telah disimpan dalam otak, dalam ingatan. Dalam kesimpulannya, murid akan berpeluang mengeluarkan atau memberikan pendapat masing-masing sebagai kesimpulan yang terakhir. Menulis ulasan yang lengkap dengan idea kesimpulan berbeza pada perenggan yang terakhir. Ini bermakna kesimpulan untuk setiap murid mungkin akan berbeza, tidak akan sesama dengan apa yang
apa yang disalin dari maklumat dari poster itu. Okey, kesimpulan memang menunjukkan pemahaman selanjutnya untuk anak murid yang masing-masing. Okey. Okey, kenapa saya pilihkan model ini? Sebab saya rasa dalam model ini memang telah menunjukkan konsep 5E yang sangat baik dan sangat berkesan dalam pembelajaran saya. Okey, sebagai contoh, yang pertama, kebaikan membina aras pemikiran yang tinggi. Ini boleh nampak dalam aktiviti mencari idea tersirat. Okey, pemikiran mesti aras tinggi. Yang kedua, murid dapat melakukan aktiviti secara hand-in. Maknanya, aktiviti dalam kumpulan tu memang berpusat murid. Cikgu memang sebagai fasilitator saja. Okey, ini memberi peluang untuk anak murid kita memimpin, mewujudkan perangai atau sikap keyakinan diri. Okey, yang ketiga, murid dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi mereka. Semasa buatkan perbincangan, anak murid akan mewujudkan interaksi sosial bersama rakan-rakan, kumpulkan idea macam mana nak susun idea, macam mana nak buatkan hasil pembentangan. Ini semua memerlukan kemahiran berkomunikasi. Yang keempat, dalam konsep ini memang aktiviti telah menunjukkan selaras dengan konsep 4K 1N, iaitu 4K ada kreativiti, kritis, dan sebagainya, dan 1N adalah nilai yang perlu diterap. Ini memang sangat penting dalam pembelajaran abad ke-21. Dalam aktiviti memang nampak semua proses ini. Yang kelima, murid akan lebihkan masa untuk meneroka dan berkolaboratif berbanding penghafalan semata-semata. Okey, ini telah dapat lihat, konsep ini dapat dilihat dalam aktiviti perbincangan, perkumpulan. Memang bersama-sama mencari isi, macam mana susun, macam mana memberikan pendapat dan berkongsi idea antara satu sama lain untuk mewujudkan kemahiran yang bekerjasama. Itulah sebab kebaikan 5 konsep ini telah memberikan keyakinan saya memilih pendekatan dengan model ini. Dapatlah lihat kepesanan dengan saya mengajar menulis ulasan dengan berkesan dan dengan senang. Anak murid kita pun dapat ingat, ini teknik-teknik dan cara untuk menulis sebuah ulasan yang baik. Itu sebab saya harap semua rakan boleh cuba dengan gunakan model konsep saya dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih.